Baik, selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pagi ini kita dapat berkumpul semua pelajar seluruh negeri Pulau Pinang untuk kita sama-sama mendengar satu sesi taklimat untuk membina semangat baru untuk kita menerajui subjek prinsip perakaunan. Saya harap semua pelajar yang ada bersama saya hari ini adalah semua pelajar tingkatan 4 seluruh Pulau Pinang. Kita sama-sama nak membina semangat kita untuk terus mendalami ilmu perakaunan dan mencapai kejayaan luar biasa dalam SPM 2021. Kita telah membuat langkah baru, mengambil inisiatif baru, menangani COVID dan memberi satu peluang dan nafas baru kepada pelajar-pelajar prinsip perakaunan untuk kita mendalami ilmu perakaunan. Pihak PPD dan pihak JPN telah mengambil langkah-langkah inisiatif untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran prinsip perakaunan di peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi harapan kami besar supaya pelajar-pelajar terus berminat untuk mempelajari ilmu perakaunan, untuk mempelajari ilmu perakaunan supaya kita sama-sama dapat meningkatkan prestasi akademik kita, terutamanya dalam subjek prinsip perakaunan. Harapan kami besar pelajar-pelajar. Kita harap hari ini semua pelajar dapat berkumpul dan bersama-sama kami untuk meningkatkan subjek prinsip perakaunan. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pegawai-pegawai PPD, pegawai JPN yang telah mengatur satu program bengkel perakaunan hari ini bersama pelajar tingkatan 4. Ini adalah program julung-julung kalinya kita buat bersama pelajar tingkatan 4. Bermaksud kita mengambil langkah awal supaya pelajar diberi pendedahan awal, supaya pelajar terus kekal bersama sehingga SPM 2021 untuk bersama-sama meningkatkan subjek prinsip perakaunan. Ini langkah terbaru daripada pihak PPD dan juga JPN. Biasanya kita buat program-program untuk pelajar tingkatan 5. Inilah kali pertamanya kita memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Dengan harapan pelajar-pelajar tingkatan 4 yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan, dia tahu hala tuju. Dia tahu apa yang perlu dipelajari dalam subjek ini. Kenapa kita belajar subjek ini? Apa kepentingan? Apa faedah belajar subjek ini? Sebab ramai pelajar belum ada pendedahan seperti itu. Okey. Sebab keputusan peperiksaan prinsip perakaunan di peringkat negeri Pulau Pinang, walaupun peratus kelulusannya tinggi, lebih 90% pelajar lulus subjek prinsip perakaunan. Tetapi grade purata mata pelajaran bagi mata pelajaran prinsip perakaunan masih berada di tahap 4. Jadi bagaimana kita nak tingkatkan? Langkah awalnya memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tingkatan 4. Jadi hari ini saya akan memberitahu pelajar selok-belok belajar prinsip perakaunan, rahsia kejayaan prinsip perakaunan untuk membina semangat dan minat pelajar supaya prestasi akademik prinsip perakaunan ini meningkat. Saya sebenarnya sedang tunggu untuk pelajar-pelajar semua masuk dalam grup kita hari ini. Sebab kalau saya dah mula, ramai yang akan tertinggal. Jadi saya sedang buat mukadimah sementara menanti pelajar-pelajar semua masuk grup kita. Anda boleh lihat biodata penceramah, biodata saya. Saya Cikgu Sri Ram Bilangwati dari SMK Abdullah Munshi Pulau Pinang, penolong kanan co-curriculum. Sudah berkhidmat lebih 24 tahun sebagai seorang guru prinsip perakaunan. Pelbagai anugerah saya sudah pun terima. Bersama-sama memperjuangkan subjek prinsip perakaunan ini. Jadi anda boleh lihat anugerah-anugerah yang saya telah terima. Saya adalah Ketua Jurulatih Utama bagi mata pelajaran prinsip perakaunan, Ketua Pentaksir Negeri bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Dengan pengalaman, pengetahuan saya nak yakinkan pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan
untuk terus mengambil mata pelajaran ini dan tingkatkan keputusan dari hari ke hari. Terima kasih kepada semua pelajar yang sudah masuk grup. Kita masih menunggu lebih ramai untuk sertai supaya semua pelajar mendapat manfaat daripada apa yang saya nak sampaikan kepada anda hari ini. Baik, pelajar-pelajar yang sudah sedia ada, saya ingin tunjukkan kepada anda Grade Purata Nasional, Grade Purata Mata Pelajaran Nasional bagi subjek prinsip perakaunan. GPMP bermaksud Grade Purata Mata Pelajaran. Yang kita ada latest 2019 lah, sebab SPM 2020 belum lagi. Dan saya nak tarik perhatian pelajar untuk lihat pada peratus kelulusan bagi subjek prinsip perakaunan. Dengan melihat peratus kelulusan ini, pelajar-pelajar dapat membina keyakinan bahawa nak lulus subjek prinsip perakaunan ini bukanlah susah. Kalau kita lihat pada tahun 2018, 91.3% pelajar lulus. Hanya 8.7% pelajar gagal. Pada tahun 2019, 92.1% pelajar lulus. Hanya 7.9% pelajar gagal. Bermaksud, nak gagal subjek ini sangat sukar. You will never fail. Lulus sangat senang. Fail ini adalah pelajar-pelajar yang bermasalah. Mungkin mereka hadir waktu peperiksaan tetapi tidak menjawab soalan. Sebab nak gagal subjek prinsip akaun amatlah sukar. Baik, kita tengok jumlah pelajar yang mendapat A, A+, A minus. Pada tahun 2018 kita ada 35.3% pelajar. 2019 34.5% pelajar. Bermaksud jumlah pelajar yang mendapat grade A lebih 30% pelajar setiap tahun mendapat grade A. Tapi kalau kita fokus pada A+, dalam 4 hingga 5% sahaja pelajar yang mendapat grade A+ bagi subjek prinsip perakaunan. Kenapa A+ tu sukar? Sebab A+ kalau kita nak dapat markah dia mesti 90% ke atas. Bukannya susah. Hari ini juga saya akan beritahu pelajar-pelajar apakah tajuk-tajuk anda perlu belajar. Bagaimana dapat A+. Jadi pelajar-pelajar ikuti hari ini program kita selama 1 jam 30 minit ni akan dapat manfaat. Saya nak pelajar-pelajar ikuti pelajaran kita ni hari ini dengan baik. Baik, sekarang beralih kepada grade purata mata pelajaran. Nasional, peringkat nasional, bukan peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Pada tahun 2019, 4.37. Pada tahun 2018, 4.36. Mungkin pelajar tak tahu apa dia grade purata mata pelajaran, nanti saya terangkan. Tapi kita tengok poin dia tu, 4.37, 4.36. Dalam lingkungan 4. Kita lihat grade purata negeri. Negeri Pulau Pinang. Grade purata mata pelajaran negeri Pulau Pinang pada tahun 2018 4.34. (2019) 4.55. Bermaksud pelajar-pelajar, kita masih berada di tahap 4. Tahukah anda apa maksud 4 itu? Kalau seorang pelajar mendapat grade A+, GPMP adalah 0. Kalau awak dapat A, GPMP 1. Kalau dapat A-, GPMP 2. Kalau dapat B+, GPMP 3. Kalau dapat B, GPMP 4.
Bermaksud secara puratanya semua pelajar di Negeri Pulau Pinang lulus dengan grade B, sekurang-kurangnya grade B. Tahniahlah, bagus. Tetapi sampai bila kita nak berada di B? 4. Kita nak sekurang-kurangnya A-. 2. Kita nak tingkatkan GPMP Negeri Pulau Pinang ke 2. Bukan masih di 4. 2018 4, 2019 4. Bagaimana kita nak tingkatkan kepada 2? Itulah sebabnya kita kumpul anda hari ini. Sebab semakin hari semakin pelajar terlepas daripada radar prinsip perakaunan itu. Bila cikgu buat kelas online, pelajar sudah tidak bersemangat. Pelajar tidak mau ikuti pelajaran. TOV tingkatan 4 berada pada tahap 7. Kita nak tingkatkan. Kita bersemangat, cikgu-cikgu bersemangat, pelajar-pelajar juga bersemangat ke arah tingkatkan. Jadi ini adalah program awal untuk pelajar tingkatan 4. Kita beri pendedahan hari ini. Seterusnya kita akan beri peningkatan-peningkatan dari aspek yang lain. Pihak JPN telah hasilkan modul untuk pelajar. Kita juga akan buat accounting handbook untuk pelajar. Buku yang ada formula-formula untuk pelajar, kita akan edarkan kepada sekolah. Dengan harapan GPMP dan peratus kelulusan peringkat negeri meningkat. Ya, adakah subjek ini sukar untuk dipelajari? Bagaimana dengan wajaran markah? Apakah format peperiksaan? Duka cita ya, masih ada pelajar yang tak kenal format peperiksaan prinsip perakaunan. Bila kita tanya pelajar, prinsip akaun ada berapa kertas, ramai yang tak tahu atau tidak dapat menjawab dengan betul. Kalau kita lihat format kertas prinsip perakaunan itu sendiri, ada 3 kertas. 3 kertas bermaksud penyebaran markah dia berbeza-beza. Wajaran markah berbeza. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda format peperiksaan. Sebab penentu kejayaan dalam SPM adalah format peperiksaan. Kalau pelajar tahu format peperiksaan, tahu prinsip akaun ada berapa kertas wajaran bagi setiap kertas prinsip perakaunan, maka awak tahu bagaimana nak fokus untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Format peperiksaan kita ada 3 kertas ya pelajar. Kita ada kertas 1, kita ada kertas 2, kita ada kertas 3. Kertas 1 ini adalah objektif. Kertas 2 subjektif. Kertas 3 folio. So, mana-mana pelajar yang ambil subjek prinsip perakaunan, awak kena bersedia menghadapi 3 kertas. Nah, kertas yang menjamin keputusan awak, kertas yang memang awak boleh skor adalah kertas 1 dan kertas 3. 2 kertas ini memang awak boleh skor. Kertas 1 adalah objektif. Kalau cuba soalan objektif berulang kali, you will score. Kertas 3, folio. Awak buat tugasan projek dengan bantuan guru. Markah yang diperuntukkan di peringkat SPM adalah 20%. Dan di sini, di Pulau Pinang, kita ada KPI. Di Pulau Pinang kita letak syarat cikgu kena buat bersama pelajar sehingga pelajar mendapat grade A atau B sahaja untuk folio. Kita sasarkan di peringkat negeri Pulau Pinang 15 hingga 20 markah setiap pelajar kena dapat dalam folio. Jadi cikgu akan bimbing pelajar. Bimbing pelajar buat folio dari awal hingga akhir. Untuk kertas 3. Dan pelajar boleh skor. Rata-rata ramai pelajar yang dapat 20/20. Jika awak buat mengikut kehendak soalan,
tidak mustahil untuk awak dapat 20/20. Kalau di tangan awak sudah ada 20 markah dalam kertas 3, awak perlu fokus pada kertas 1 dan kertas 2 lagi 80 markah sahaja untuk dapat keputusan yang cemerlang. Ya, kalau awak lihat, awak pun tahu ya, di peringkat sekolah A- 70 markah. Di peringkat SPM kita tak tahu, mungkin lebih kurang daripada itu. Jadi, kalau 20 markah sudah ada di tangan, awak perlu usaha lagi 50 markah sahaja untuk kertas 1 dan kertas 2 untuk dapat sekurang-kurangnya A-. Jadi saya nak beritahu kepada pelajar-pelajar tingkatan 4 yang ada bersama saya hari ini. Tahun depan, bulan 3, awak akan diberi kerja kursus. Dan markah kerja kursus itu 20 markah. Jadi saya minta jasa baik pelajar-pelajar negeri Pulau Pinang untuk buat tugasan projek itu dengan serius. Sebab kita tak mau ada pelajar yang dapat markah kurang daripada 15. Malah kita minta semua guru untuk membantu pelajar untuk tingkatkan keputusan mereka dalam kertas 3. So bear in your mind, 20 markah is already in your hand. 20 markah sudah ada di tangan awak. Kalau buat folio dengan betul. Awak hanya perlu lagi 80 markah untuk dapat 100. Tapi untuk dapat A-, sekurang-kurangnya A-, 70 markah. That means you need another 50 marks. Saya akan beritahu awak, tajuk mana awak perlu tumpukan. Aspek mana awak kena beri penekanan supaya awak dapat grade yang cemerlang. Saya ulang, pelajar tingkatan 4, tahun depan awak kena buat folio. Jadi get ready from now. Pelajar-pelajar yang telah mendaftar untuk subjek prinsip perakaunan ini tanggungjawab awak, amanah awak. Beri kerjasama dengan guru-guru awak untuk dapatkan keputusan yang cemerlang dalam folio. Okey, baik. Kita tengok secara terperinci format dia. Kertas 1. Awak dapat lihat di sini dengan jelas, ada 40 soalan, 40 markah, 1 jam 15 minit, tapi wajaran dia 20%. That means kertas 1 ni, walaupun ada 40 soalan, 40 markah, tetapi wajaran dia 20%. That means dia carry 20% sahaja untuk jumlah markah dalam prinsip perakaunan. 40 soalan ini biasanya dia tanya 20 soalan tingkatan 4 dan 20 soalan tingkatan 5. Biasanya soalan dia berulang. Dan kalau awak lihat aras kesukaran, ini pun pelajar tak lihat aras kesukaran. Kalau awak lihat aras kesukaran, rendah 5 soalan daripada 5/10. Daripada 40 soalan adalah soalan rendah. 5/10. Saya dapat 10 tu ialah 5, 3, 2, 10. Bermaksud 20 soalan dalam soalan objektif adalah soalan mudah, senang, siapa pun boleh jawab. 20 soalan. 3/10 adalah soalan sederhana. Bermaksud 12 soalan sederhana. Boleh tahan, boleh buat. Bukan tak boleh buat. Yang susah, soalan yang susah. Berapa soalan yang susah? 2/10 daripada 40 soalan saja yang susah. Iaitu 8 soalan saja aras tinggi. Kalau you tak boleh jawab 8 soalan aras tinggi, you masih boleh dapat 32 betul. Bermaksud you sudah dapat 16%. Ya. Jadi awak usaha pelajar-pelajar.
Usaha untuk tingkatkan markah dalam kertas 1. Sebab di sekolah, guru-guru beri penekanan untuk kertas 2. Banyak latihan yang cikgu buat di sekolah adalah kertas 2. Setuju tak setuju? Cikgu suruh buat structured question. Jawab soalan-soalan subjektif. Kurang cikgu beri latihan kertas 1. Saya akui. Tetapi tanggungjawab anda sebagai pelajar untuk dapatkan soalan-soalan kertas 1 dan cuba. Malah cikgu-cikgu pun sudah edarkan kepada anda soalan-soalan topikal ikut kertas 1. Fokus pada kertas 1 pelajar-pelajar. Fokus. Kertas 1 itu sangat penting. Okey? Saya percaya pelajar boleh kuasai kertas 1. Saya pun sudah beritahu soalan yang sukar hanya 8 soalan sahaja yang susah daripada 40 soalan. Ala bisa tegal biasa. Kalau awak selalu cuba, terus menerus cuba soalan objektif, memang boleh jawab soalan objektif dengan baik. Baik. Next kita lihat kertas 2. Kertas 2 ni saya kena cakap panjang sedikitlah kepada pelajar-pelajar. Saya harap semua pelajar ready ya. Kertas 2 ni penentu awak skor atau tak skor. Kenapa saya cakap begitu? Pelajar-pelajar, awak kena faham. Kertas 2 ini adalah soalan subjektif. Tetapi aras soalan masih sama. Tengok aras kesukaran. Rendah, sederhana, tinggi. Rendah, 5, sederhana, 3, sukar, 2. Markah yang diperuntukkan adalah 100 markah. Markah 100. Tapi wajaran dia hanya 60% sahaja. Dengar baik-baik ya pelajar. Kertas 2 ni saya nak terangkan dengan lebih detail. Kenapa kertas 2 susah? Kenapa pelajar tak boleh skor kertas 2? Dia ada secretnya di situ. Jadi pelajar kena ambil tahu. Jadi fokus. Pelajar form 4 dengar baik-baik. Wajaran dia 60. Betul? Kertas 2 ni dia ada bahagian A dan bahagian B. Mungkin cikgu dah terangkan format ni semasa baru masuk tingkatan 4. Tapi cikgu tak cakap secara detail. Hari ini saya nak cakap dengan detail kepada anda. Bahagian A ni ada 3 soalan. Soalan 1, 10 markah. Senang sangat. Siapa pun boleh jawab. Tak ada masalah. Tetapi bahagian A, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 adalah soalan yang membunuh masa depan pelajar. Killer question. Sebab apa? Setiap satu soalan ni 25 markah. Jadi soalan nombor 2 dan 3 sahaja 50 markah. Soalan inilah yang pelajar tak boleh menjawab. Kenapa? Kerana soalan ini tidak dibina di Malaysia. Soalan ini adalah soalan London, LCCI. Soalan London, ya pelajar-pelajar, soalan LCCI. LCCI bermaksud London Chamber of Commerce and Industry. Soalan daripada pihak ini, LCCI. Berpengkalan di mana kita tak tahu berpengkalan di Malaysia ke di manakah, it's not issue. Tapi soalan ini adalah soalan LCCI. Itu yang menyebabkan pelajar rasa sukar nak jawab. Bukan nak kata soalan London mesti susah. Tidak. Tetapi soalan London menguji perkara-perkara asas dalam perakaunan.
Dia bukan soalan yang terus soalan susah. Pelajar rasa susah kerana pelajar tidak kuasai ilmu asas perakaunan. You tak kuasai. Bila you tak kuasai ilmu asas perakaunan, sebab itu you rasa you tak boleh jawab soalan LCCI. Ramai pelajar tidak dapat menjawab soalan LCCI. Itu yang menyebabkan pelajar tak boleh skor soalan 2 dan 3. Nanti saya terangkan why we need this LCCI question. Dan ramai pelajar cakap soalan London susah. Tidak susah sebenarnya. Soalan London menjadi susah sebab pelajar tidak kuasai perkara asas dalam perakaunan. Listen carefully. Kita ni di Malaysia ni, pelajar-pelajar Malaysia ni, kalau bagi soalan yang susah, dia boleh skor. Soalan yang suruh buat penyata kewangan yang lengkap, boleh buat. Tetapi kalau soalan uji perkara asas, tak boleh jawab. Asas tak kuat, tapi boleh jawab soalan-soalan yang hebat. Itu puncanya kita tak boleh skor. Ibarat membina bangunan yang tinggi, tapi foundation tak kuat. Asas dia tak kuat. Tunggu masa foundation, bangunan tu runtuh sahaja. Begitu juga dengan pembelajaran pelajar kita di peringkat sekolah. Sebab cikgu fokuskan kepada peperiksaan. Cikgu beri soalan-soalan mirip peperiksaan. Latih pelajar jawab soalan-soalan mirip SPM. Terus jawab soalan-soalan yang susah tanpa mendalami perkara asas dalam perakaunan. Perkara asas tu kita belajar di mana? Perkara asas tu kita belajar semasa tingkatan 4. Bila kita gagal kuasai perkara asas semasa tingkatan 4, sebab itu kita tak boleh jawab soalan SPM. Kita terlalu tumpu untuk menjawab soalan yang susah, basic tak tahu. Kalau saya tanya pelajar beri contoh aset bukan semasa, pun tak boleh. Tetapi penyata kewangan boleh imbang. Bagaimana ya? Foundation tak strong. Kalau saya tanya apa dia pengiktirafan hasil dan belanja, tak boleh jawab. Tetapi pelarasan-pelarasannya boleh buat dengan baik. Sebab kita menghafal. Okey, bahagian B. Bahagian B ini ada 3 soalan. Awak pilih 2. Tak ada masalah. Soalan dia senang-senang. Boleh jawab setiap soalan 20 markah. Yang susahnya LCCI. Baik, sekarang saya beritahu why we need that LCCI question. Ini pelajar tingkatan 4 mungkin tak tahu ya. Kenapa kita perlu soalan LCCI? Baik. Maaf ya, ada sedikit gangguan. Baik. Seperti yang saya maklumkan kepada pelajar, saya cakap kuat sangat ni, pelajar-pelajar dengar ya. Baik. Seperti yang saya beritahu kepada anda tadi, dalam kertas 2, soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 adalah soalan LCCI. Betul? Why we need this London question in our Malaysian paper? Kenapa kita perlukan soalan London dalam soalan Malaysia? Apa kita dapat? Pelajar-pelajar, kita dalam soalan SPM ada soalan LCCI kerana mana-mana pelajar yang ambil SPM prinsip perakaunan, kalau awak ambil SPM prinsip perakaunan, awak akan dapat 2 sijil.
Satu, awak akan dapat sijil SPM. Satu lagi, awak akan dapat sijil LCCIIQ. Sijil SPM macam biasalah. Tapi bagi pelajar yang ambil prinsip perakaunan, awak akan dapat satu sijil tambahan dipanggil sijil LCCI, ya, London Chamber of Commerce and Industry International Qualification. Maksudnya satu sijil yang memberi pengiktirafan di persada antarabangsa untuk pelajar-pelajar yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Siapa yang layak dapat sijil LCCI? Adakah pelajar yang menjawab soalan nombor 2 dan 3 dengan cemerlang sahaja dapat sijil LCCI? This one you must know, ya, pelajar-pelajar tingkatan 4, anda kena tahu nilai tambah yang anda dapat dengan mengambil subjek prinsip perakaunan. That means if you take accounts in SPM, awak bukan saja dapat sijil SPM, you are also getting an international qualification certificate, LCCI certificate. Ini yang penting, ini yang awak perlu tahu. Biasanya, saya nak beritahu kepada pelajar, biasanya pelajar yang dapat sijil LCCI adalah pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya grade B dalam mata pelajaran prinsip perakaunan di SPM. Biasanya, ya, saya cakap, sebab ada kalanya pelajar yang dapat C+ pun dapat. It depends, tapi biasanya B yang dapat sijil LCCI. Sijil asing. Dan sijil LCCI ini dia keluar 3 keputusan kepada pelajar. Cemerlang, kepujian, lulus. Pass lah, pass, merit, distinction. 3. Kalau awak dapat A+, awak dapat sijil LCCI cemerlang. Right? Kalau dapat A atau A-, mungkin kepujian. B+, B mungkin lulus. Itu saya tak tahu. Kita tak boleh nak tentukan. Itu pihak LCCI yang tentukan. Siapa dapat cemerlang, kepujian atau lulus. But you can see, lulus. LCCI lulus, grade SPM kita grade B. To get that LCCI certificate. Banggalah. Mana ada subjek lain? Subjek ini awak dapat sijil pengiktirafan antara bangsa. Prinsip perakaunan. That's why soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 kita ada soalan LCCI. Nampak pelajar-pelajar? Jelas kenapa kita perlukan soalan LCCI dalam soalan Malaysia. Jadi, kertas 2 awak sudah tahu wajaran dia 60%. Kita akan latih anda untuk kuasai soalan LCCI ini. Nah, dalam tingkatan 4, kita ada 9 tajuk, 9 modul. Dalam tingkatan 5, kita ada 7 modul. Total, kita ada 16 modul untuk kita kuasai subjek prinsip perakaunan. Daripada 16 tajuk tu, tajuk yang biasa diambil sebagai soalan LCCI tajuk apa? Bukan semua tajuk masuk sebagai soalan nombor 2, soalan nombor 3, ya pelajar-pelajar. Di sini saya nak beritahu tajuk yang masuk sebagai soalan LCCI. Biasanya lah, semuanya biasanya, ya. Saya tak mau beri jaminan 100% kepada anda, ya. Inilah tajuk-tajuk pilihan LCCI, ya. Pelajar-pelajar boleh lihat. Soalan nombor 2 dan soalan nombor 3 dalam SPM. Yang pertama ialah penyata kewangan milikan tunggal. Ini adalah tajuk tingkatan 4, modul 8. Sudahkah anda kuasai?
Pelajar-pelajar yang berada di Form 4 sekarang, sudahkah anda kuasai tajuk ini? Tajuk ini sangat penting. Sebab itu kita nak buka mata anda dari sekarang. Pelajar tingkatan 4, tajuk LCCI nombor 2 dan nombor 3, salah satu tajuk itu adalah tajuk tingkatan 4 yang sepatutnya anda kuasai sebelum anda masuk tingkatan 5. Tajuk lain kita ada perkongsian tingkatan 5. Ini saya sebut pun mungkin awak tak tahu. Kelab Persatuan tajuk tingkatan 5, rekod tak lengkap tajuk tingkatan 5, perakaunan kos tingkatan 5, akaun kawalan tingkatan 4. Modul 5. Legend. Kena kuasai. Okey, pelajar-pelajar, jelas? Saya ulang, mana-mana pelajar yang ambil subjek prinsip perakaunan, awak kena ingat, ini wajib ingat dan fikir cara nak skor. Ya, saya pun sudah tunjukkan kepada anda, nak dapat A+, A-, jumlah peratus pelajar yang terima memang tinggi. Untuk dapat grade A, awak kena kuasai 3 kertas. Kertas 1 soalan objektif, kertas 2 soalan subjektif dan kertas 3 tugasan projek. You must ready from now untuk hadapi dunia perakaunan yang sebenar. Okey. Format peperiksaan saya sudah beritahu kepada anda. Pencapaian pun saya sudah beritahu kepada anda. Sekarang saya nak tarik perhatian pelajar-pelajar prinsip perakaunan untuk tahu why we have to study accounting. Apa yang kita sebenarnya belajar dalam subjek perakaunan dan apa faedah untuk kita jika kita belajar subjek perakaunan. Alright. Before I go any further, boleh saya tahu, sekiranya anda tidak pilih untuk menjadi seorang accountant lah, katakan, awak nak jadi seorang doktor perubatan. Doktor perubatan adalah satu jawatan yang baik, noble profession. Tapi saya nak tanya, seorang doktor boleh bekerja di mana? Tempat kerja seorang doktor. Kalau hari ini saya sudah jadi doktor, doktor boleh kerja di mana? Apa peluang pekerjaan yang ada pada seorang doktor? Siapa boleh jawab? Kalau kita lihat seorang doktor ni, dia boleh bekerja di hospital. Ya, betul. Ajwali. Seorang doktor boleh bekerja di hospital. Selain daripada hospital, klinik. Very good. Selain daripada klinik, cuba angkat jari ketiga. Doktor bekerja di hospital, doktor bekerja di klinik. 2 jari dah saya dah ambil. Jari ketiga, doktor nak kerja di mana? Doktor tak kerja di farmasi. Farmasi adalah pegawai farmasi. Doktor bekerja di universiti, boleh. Doktor boleh menjadi seorang pensyarah, boleh. Tak ada masalah. Lagi, see, you take a lot of time to think, ya, nak letak doktor ni di mana. Sebab awak selalu nampak doktor di hospital dan klinik. Okey, doktor boleh jadi pensyarah di universiti, fine. Doktor boleh bekerja di jabatan kerajaan lah, jabatan kesihatan negeri ke, boleh. Boleh jadi pengarah-pengarah, ya, boleh. Tetapi sekarang cuba awak lihat, kalau awak menjadi seorang accountant, di mana awak boleh bekerja? Di manakah kita perlukan seorang accountant? Accountant diperlukan di mana ada perniagaan. Di mana ada perniagaan, di situ kita perlukan seorang accountant. Betul? Cuba namakan.
Di mana ada perniagaan, di situ kita perlukan seorang accountant. Ya, jadi sekarang namakan accountant boleh bekerja di mana? Ya, unlimited. Accountant boleh bekerja di syarikat, boleh bekerja di bank, boleh bekerja di hospital. Sebab hospital juga adalah perniagaan di samping menjaga kebajikan. Restoran, boleh. Pasar raya besar, boleh. Name it, di mana pun boleh bekerja. Jadi peluang pekerjaan anda sekiranya anda kuasai ilmu perakaunan ini adalah luas. Apatah lagi dengan sijil antarabangsa yang anda pegang ini, anda boleh bekerja di luar negara. Kan? Peluang dia besar. Belajar subjek prinsip perakaunan. Andai kata anda memegang jawatan sebagai seorang accountant, kalau tak jadi accountant pun, kalau awak menjadi seorang kerani akaun pun, kita perlukan kerani akaun di mana sahaja ada orang buat perniagaan. So your job opportunities luas. So go for it. Go for this subject. Belajar subjek ini. Kalau awak tak mau berkecimpung dalam bidang perakaunan pun, it's okay. Awak ada knowledge. Lain kali awak buka perniagaan sendiri, kalau awak appoint kerani akaun yang lain pun, kerana itu tak boleh tipu awak. Awak ada pengetahuan perakaunan. Pengetahuan perakaunan ini boleh di-apply. Kalau jadi seorang doktor pun, awak ada klinik sendiri, awak perlukan orang menguruskan akaun awak. So bila orang tu uruskan, awak tidak tertipu. Awak ada pengetahuan perakaunan yang secukupnya. So this is the best part of learning accounting. Melengkapkan diri awak untuk menghadapi dunia sebenar pada masa hadapan. So belajar perakaunan. Go for it. Ya? Baik. Sekarang saya nak tanya anda. What is accounting? Dah cakap banyak, dah format semua saya dah cakap. Saya nak tanya, apa yang anda belajar dalam perakaunan? What do you learn in accounting? Subjek yang sukarkah? Kita ada 16 modul. Apa yang kita belajar dalam perakaunan? Siapa boleh jawab? Saya tunggu jawapan sekejap. Siapa boleh jawab? What you actually learn in accounting? Apa yang belajar dalam perakaunan? Saya menunggu jawapan anda. Pengurusan kewangan. Banyak-banyak jawapan. Manage money. Classify account. Finance. Liability. Betul. Yes. Walaupun ada banyak modul. Banyak tajuk. Yang kita sebenarnya belajar dalam perakaunan adalah apa kita belajar? Sebenarnya kita belajar untuk mengira untung atau rugi. Itu fokus utama kita belajar selama 2 tahun. You belajar di Form 4 sampai ke Form 5. Tujuan utama ialah kita nak tentukan untung atau rugi. Ya ke? Jadi kenapa ada sampai 16 modul di tingkatan 4 dan tingkatan 5? Yes, obviously. Tingkatan 4, kalau kita lihat tingkatan 4, dia akan ajak awak mengira untung atau rugi untuk perniagaan kecil-kecilan, milikan tunggal. Bila kita belajar kira untung atau rugi ni? Kita hanya belajar mengira untung atau rugi dalam modul 7. Tingkatan 4 semuanya ada 9 modul. Hanya pada modul 7 kita belajar mengira untung atau rugi.
Belajar perakaunan untuk mengira untung atau rugi. Modul 7 baru kita belajar mengira untung atau rugi. Belajar. Jadi modul 1 hingga modul 6, apa yang dia ajar? Dia mengajar awak langkah-langkah awal, step by step untuk mengira untung atau rugi. Inilah yang dikatakan perkara asas dalam perakaunan. If you fail to kuasai modul 1 to modul 6 form 4, you will suffer untuk bab-bab seterusnya. Jadi mana-mana pelajar yang belum kuasai modul 1 hingga 6, nasihat saya, cuti ini, hari ini mula cuti kan? Jangan terus bercuti. You have to kuasai modul 1 to modul 6. Sebentar lagi kita akan uji pelajar-pelajar ya tentang pengetahuan dalam modul 1 hingga modul 6. Saya akan uji. Sekejap lagi saya akan uji. But I'm just telling you that this subject, you kira untung atau rugi. Module 7, they teach you how to count untung atau rugi. Module 8, dia ajar awak kalaulah untung dan rugi itu tersilap kira ke, tertinggal catatan ke, how to buat pelarasan dan kira untung yang baru. Modul 9, dia ajar awak bagaimana buat pembetulan kesilapan. Itu semua tak penting. Objektif utama belajar perakaunan adalah untuk mengira untung atau rugi. Itu saja. Nak pelajari cara nak mengira untung atau rugi itu, awak kena tahu selok-belok dia. Baik. Sekarang saya nak buat satu ujian dengan semua pelajar perakaunan di peringkat negeri Pulau Pinang. Kalau anda betul-betul belajar perakaunan, anda boleh mengira untung dengan betul dan tepat. Cara orang yang mengira untung, cara orang yang tak belajar perakaunan mengira untung, dengan cara orang yang belajar perakaunan mengira untung, tak sama. Saya buktikan di sini ya, tengok pelajar, tengok contoh. Sebelum tu bagi pelajar yang tak tahu, saya nak bagi rumus mengira untung. Kalau nak kira untung, awak ambil hasil tolak belanja. Saya bagi yang simple one. Okey, contoh katakan hasil saya ada jualan sebanyak RM100,000. Belanja. Saya ada belanja, contoh saya kena bayar sewa RM4,000. Saya kena bayar gaji RM10,000. Saya kena bayar insurans RM8,000. Kena bayar. Tapi saya sudah bayar. Sewa saya sudah bayar RM5,000. Gaji saya kena bayar RM10,000, saya bayar RM8,000. Insurans kena bayar RM8,000, saya sudah bayar RM9,000. Saya ulang ya. Untung adalah hasil tolak belanja. Hasil tolak belanja. Ini hasil. Ini belanja. Saya kena bayar sebanyak ini. Saya sudah bayar sebanyak ini. Now, cuba beritahu saya berapa untung. Saya tunggu. Ada yang cepat ya. Green Tea memberi jawapan 78,000. Now, if you really have studied accounting, you sudah fokus semasa cikgu mengajar dalam kelas, you akan beri jawapan yang betul. Tapi kalau you tak fokus semasa cikgu mengajar,
your pengetahuan asas perakaunan tak kukuh, you will give me the wrong answer. Try. Most of you giving me the answer 78,000. Any other answers? Nampaknya pelajar-pelajar prinsip perakaunan di negeri Pulau Pinang ni hebat. Jadi SPM 2021 saya boleh jangka keputusan meningkat daripada GPMP 4 ke 2 based on the answers that you are giving lah. Oh, tak ada jawapan lain, semua beri jawapan yang sama. Bagus, baik. Yes. Kalau kita nak kira untung, hasil tolak belanja. Betul. Tapi dia ada prinsip dia yang kita kena patuhi. Apa prinsip yang kita kena patuhi? Hanya orang yang belajar perakaunan sahaja yang tahu. That's why I said your basic accounting knowledge must be good. Walaupun formula dia ialah hasil tolak belanja, pelajar yang belajar perakaunan dia tahu hasil dan belanja mesti diberi pengiktirafan. Pengiktirafan hasil dan belanja kena diberi. Apa maksud pengiktirafan? Bermaksud kita kena ambil kira yang belum bayar, belum terima, belum terperoleh, prabayar, kena ambil kira semua faktor itu. Ya, yang ini, prabayar, belum bayar, belum terima, belum terperoleh. Yang ini kena ambil kira. Kalau tak ambil kira semua perkara ini, awak akan dapat jawapan yang lain. Pelajar yang belajar perakaunan, dia tahu hasil mesti tolak dengan belanja yang kena bayar. Bukan sudah bayar. Sudah bayar bermaksud you were paid. Contoh sewa is 4,000 but you paid 5,000. Kita kena ambil 4,000. How much you're supposed to pay, not what you have paid. Sama juga gaji. Saya kena bayar 10,000 tapi saya sudah bayar 8,000. Dalam perakaunan we don't worry on what we have paid. Berapa yang kita kena bayar. Insurance also same. Sudah bayar 9,000. Kena bayar berapa? 8,000. Jadi kita ambil yang kena bayar sahaja. So, betul lah kiraan pelajar. Hasil kita 100,000. Belanja kita ialah 22,000. Maka kita dapat 78,000 untung. Pelajar yang tak belajar perakaunan atau orang-orang yang tak belajar perakaunan, dia akan tengok berapa duit sudah keluar. Duit sudah keluar. Sebanyak berapa ribu? Sama juga. Tapi pelajar kena ingat, kena ambil yang kena bayar. Bukan ambil yang sudah bayar. Patutlah semua dapat 78,000. It's the same. Right. Tapi awak kena ingat, untuk mengira untung atau rugi, awak kena ambil yang kena bayar. That is accounting. Learning accounting is fun. Ya, kalau awak bekerja di sebuah syarikat, awak happy, untung syarikat awak, okey saya tunjuk ya, ada pelajar happy. Untung syarikat dia 1.5 juta. Dia happy. Pergi jumpa bos. Bos, I'm very happy tahun ini kita dapat untung 1.5 juta. But the boss is not happy. Awak kata 1.5 juta, yet tak happy ya. Kenapa bos you tak happy untung 1.5 juta? Bos kata pergi tukar untung bersih, saya tak mau tunjuk 1.5 juta. Kenapa? Kenapa pelajar?
Kenapa bos tak mau untung 1.5 juta? Kenapa dia tak mau? Kalau awak isytihar untung yang banyak, bos awak kena bayar cukai yang banyak. Jadi you kata jumlah untung banyak 1.5 million, tapi bos are not happy. Bos suruh awak tukar, jangan tunjuk 1.5 juta. Bolehkah? Untung sebenar ialah 1.5 million. Bos tak mau. Bolehkah you tukar? Boleh tak boleh? Itu yang kita akan ajak awak dalam perakaunan. Bagaimana menunjukkan untung. Kalau you tak mau tunjuk untung sebenar, apa pengiktirafan-pengiktirafan yang kita boleh ambil kira? Apa kiraan-kiraan yang kita boleh buat? Sebab itu inventory kita nilai pada nilai yang rendah. Kita tak nilai pada nilai yang tinggi. Betul tak? Ini semua kita akan belajar dalam perakaunan. Bagaimana menunjukkan satu nilai untung yang saksama. Bagaimana nak buat pelaporan berasaskan nilai saksama. We will teach you. That's why I said learning accounting is fun. Right? Bagaimana untung yang banyak boleh ditunjukkan untung yang sedikit. Apa yang kita boleh buat? Apakah pelarasan-pelarasan tambahan yang kita boleh masukkan supaya untung tak banyak? Ya, antara pelarasan yang kita boleh masukkan ialah kadar susut nilai, peruntukan hutang ragu. Ini semua kalau kita letak akan menunjukkan untung yang sedikit. Selok belok ini kita akan ajak dalam perakaunan. That's why learning accounting is fun. You nak kuasai atau tak kuasai sahaja. Baik, pelajar-pelajar. Itu sedikit sebanyak pendahuluan yang saya beri kepada anda tentang ilmu perakaunan. Kenapa you kena belajar perakaunan? Sekarang saya nak beritahu tentang laluan belajar perakaunan untuk menjadi seorang accountant. Ada soalan setakat ini? Any question? Pelajar-pelajar nak kemukakan? Saya harap anda berminat untuk belajar perakaunan. Learning accounting is fun. Baik. Laluan perakaunan. Bukan semua. Saya yakin ada 1.7 ribu pelajar sedang ikuti bengkel ini hari ini. Tapi saya tahu bukan semua orang nak belajar perakaunan. Tapi bagi pelajar yang nak belajar perakaunan, di sini saya nak beri laluan kepada anda, ya. Tanggungjawab saya untuk beritahu anda segala yang perlu kita tahu tentang perakaunan, bukan sahaja konten dia, ya. Baik. Selepas SPM, apa saya boleh buat untuk menjadi seorang accountant atau belajar ilmu perakaunan? Saya boleh buat STPM. Saya masuk universiti. Saya ambil bidang perakaunan. Saya kerja 3 tahun. Saya mohon kepada Malaysian Institute of Accountant untuk menjadi seorang accountant. Atau selepas SPM, saya masuk matrikulasi. Saya masuk universiti. Saya ambil bidang perakaunan. Saya kena kerja 3 tahun untuk menjadi seorang accountant. Atau selepas SPM, saya buat diploma. Tak kiralah diploma dalam bidang apapun. Kemudian awak buat masuk universiti untuk buat ijazah dalam bidang perakaunan. Kerja 3 tahun. Awak menjadi seorang accountant.
Ada banyak laluan ni, banyak pilihan untuk awak. Atau selepas SPM, saya buat Foundation in Accounting, saya buat degree, asasi atau Foundation in Accounting, kemudian buat ijazah dalam bidang perakaunan, kerja 3 tahun, dan menjadi accountant. Atau satu lagi pilihan yang awak ada, lepas SPM, awak buat CAT, Certified Accounting Technician, atau sekarang CAT juga mereka akan tukar kepada FIA, Foundation in Accounting, dan awak buat ACCA. Awak buat ACCA. Kerja 3 tahun, jadi accountant. Laluan banyak. Cuma jumlah masa dia berbeza. Mungkin SPM, SCPM mungkin ambil 1,5 tahun, 4 tahun. Matrikulasi 1 tahun, universiti 4 tahun. Diploma 3 tahun, ijazah 3 tahun. Asasi 1 tahun, ijazah 4 tahun. Tapi yang paling cepat SPM, CAT, FIA, ACCA ini paling cepatlah. Ini setahun, ini 2 tahun. Awak boleh jadi accountant awak boleh dapat ijazah dalam bidang perakaunan dalam 3 tahun. Apa-apa pun untuk menjadi seorang accountant mesti kerja 3 tahun dalam bidang perakaunan dan mendapat kelulusan MIA sebelum anda boleh diiktiraf sebagai seorang accountant. Nah, ini peluang-peluang yang ada untuk anda melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan. Cuma saya nak beritahu, bukan semestinya anda belajar perakaunan, anda mesti kena jadi seorang accountant. Tidak. Ada banyak lagi bidang yang anda boleh ceburi. Tapi basic foundation tu kena adalah untuk awak kuasai ilmu perakaunan itu. Baik. Banyak perkara yang saya dah share dengan anda selama sejam. Sejam saya dah share tentang apa yang anda perlu belajar, apa laluan yang ada, apa we actually study in accounting untuk memupuk minat pelajar-pelajar tingkatan 4 terus belajar subjek perakaunan. Sekarang untuk mungkin dalam setengah jam atau 40 minit lagi, saya nak buat beberapa latihan bersama pelajar untuk tahu, untuk uji sama ada apa yang awak sudah pelajari selama ini. Ini bulan 12 ni. Awak mula kenal prinsip akaun semasa bulan Januari. Sekarang sudah bulan Disember. 12 bulan ini apa yang awak sudah belajar? Now, you must understand, perakaunan adalah subjek profesional. Profesional bermaksud siapa yang belajar perakaunan, mereka semua mengikuti satu silabus yang sama, format yang sama, cara mengira untung rugi sama. Jadi kalau saya tanya pelajar di Pulau Pinang ke, saya tanya pelajar di Pahang ke, jawapan untuk sesuatu soalan tu mestilah sama, profesional. Dia bukan karangan bahasa Melayu. Setiap orang tulis mengikut pandangan masing-masing. Tak. Prinsip akaun jawapan sama. Right? Jadi awak kena ada certain pengetahuan perakaunan. Okay. Basicnya, pelajar perakaunan kena tahu perkara ini. Mari kita lihat. Saya nak uji perkara basic dalam perakaunan. This is really basic. Mungkin pelajar ada kertas, ada pen bersama awak. Maybe you can try to answer this question. Now, ini adalah perkara asas dalam perakaunan, basic. By answering this question, you akan tahu sama ada you betul-betul berada di track yang betul dalam bidang perakaunan atau tidak. Kalau awak salah satu pun daripada soalan ini, satu salah pun bermaksud awak belum bersedia untuk mendalami ilmu perakaunan.
Belum. You are not totally ready. Tapi kalau awak dapat semua betul, bermaksud awak calon A+ yang memang berada di landasan yang betul. You want to try? Saya beri 2 minit, 2 hingga 3 minit. Just write. If you don't have a papers, sebab kita tak beri edaran-edaran ini semua kepada anda ya. Sekadar ujian, sekadar nak beri pendedahan kepada pelajar. This is basic yang awak kena kuasai. Try your best. Tak clear? Tak nampak ya? Okay, very good. You can try. Take your time. But I bet you, saya boleh beri jaminan, mungkin 1% atau 2% pelajar saja dapat semua betul. Tak berapa clear, tak apa, adjust your mata. Tak nampak ya? Kenapa? Kecil sangat. Ada yang okey, ada yang kata tak jelas. Blur. Ini membina semangat awak. Awak buka mata, awak baca kan? Itu usaha. Usaha bagi nampak adalah satu usaha. Tahniah ya kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada anda sebab anda sebenarnya pelajar-pelajar yang hebat ya. Memang hebat. Ada orang bagi cadangan kualiti buka kepada 720. Cuba you try your best. Kita akan bincang. Bukan ujian, bukan apa ya. Sekadar nak tahu you are ready or not. You are prepared or not. Baik, kita lihatlah, kita sama-sama buat. Okey, kalau tak nampak pun tak apa. Sekurang-kurangnya boleh dengar. Dengar ya, modal. Modal, dengar tak? Kalau tak nampak tak apa, telinga dah. Dengar tak? Modal ada dah, equity. Belanja runcit. Belanja. Upah. Belanja. Hutang lapuk terpulih. Hasil. Pulangan keluar. Kontra. Pulangan masuk. Kontra. Sewa diterima. Hasil. Bank tunai. Aset. Premis. Aset. Angkutan. Belanja. Belian. Belanja. Jualan. Hasil. Kan? Akaun belum terima. Aset. Akaun belum bayar.
liability. Inventory, asset. Ambilan, kontra. Untung, hasil. Peruntukan hutang ragu, kontra. Susut nilai terkumpul, kontra. Iklan dan promosi belum bayar. Look at this word. Belum bayar. Belum bayar adalah liability. Dividen, hasil. Gadai janji, liability. Pinjaman, liability. Komisen diterima, hasil. Komisen diberi, belanja. Perabot, aset. Faedah atas simpanan tetap, hasil. Insurans atas belian, belanja. Angkutan keluar, belanja. Alat tulis, belanja. Diskaun diberi, belanja. Diskaun diterima, hasil. Komisen belum terperoleh. Look at this. Belum terperoleh. Liability. Prabayar. Asset. Pinjaman. Liability. Susut nilai. Belanja. Sewa belum terima. Belum terima. Look at the word. Belum terima. Belum terima adalah aset. Simpanan tetap, aset. Ini semua okey, pelajar boleh jawab. Ini dua ni yang pelajar selalu silap. Deposit. Betul? Dua ni memang pelajar tak boleh nak kuasai. Mungkin pelajar tak tahu, tapi ini yang selalu keluar dalam soalan LCCI. Deposit. Saya nak beri pendedahan pada pelajar yang masih tak kuasai. Deposit kalau diikuti dengan belanja. Deposit. Ada perkataan deposit, ada belanja di tepi dia. Asset. Kalau ada deposit diikuti dengan hasil, maka liability. Ini pelajar kena kuasai. Deposit sewa diterima, hasil. Deposit elektrik dan air. Deposit, minta maaf ya. Liability, silap tanda. Deposit elektrik dan air, asset. Asalkan ada perkataan deposit, dia sama ada asset atau liability. Okey, ini pengetahuan asas perakaunan. Kalau awak masih was-was, masih tak tahu yang mana asset liability, cuba awak bayangkan. Bagaimana mungkin awak dapat buat imbangan duga? Kalau tak kenal asset liability hasil belanja, bolehkah awak buat imbangan duga? Kalau imbangan duga tak imbang, bolehkah kita buat penyata kewangan? So kalau you tak tahu deposit itu adalah asset, you pergi letak dalam hasil, apa yang berlaku? Apa berlaku? Pelajar boleh jawab. Contoh ya, deposit sewa diterima adalah liability. Tapi pelajar baca sewa diterima, awak pergi letak dalam hasil. Bila awak letak dalam hasil, untung yang awak tunjuk banyak. Itu kesilapan-kesilapan yang akan berlaku sekiranya awak tak tahu yang mana aset, yang mana liability. Jadi perkara ini mesti dikuasai semasa tingkatan 4. Mesti kuasai. Do more homework. Kejar cikgu awak. Minta banyak latihan waktu cuti ni. Cuti nak mula ni. Make sure you have enough latihan. Minta modul-modul daripada cikgu. Cuba di rumah. Tingkatkan pengetahuan awak. Basic accounting is very, very important. Baik. Kalau dah kenal asset liability, sekarang saya nak tanya pelajar. Kalau kita dah kenal asset liability, kita mesti boleh buat imbangan duga. Dalam imbangan duga, dia ada perkara debit dan kredit. Betul? Awak mesti tahu
perkara yang jatuh sebelah debit, perkara yang jatuh sebelah kredit. Ramai pelajar saya tengok bila dia nak buat imbangan duga saja dia akan rujuk pada ableh. Memanglah ableh, betul. Ableh ialah AB ialah aset belanja, liability, equity, hasil sebelah kredit. Tetapi awak kena ingat, dalam perakaunan kita bukan hanya ada aset, belanja, liability, equity, hasil. Ada satu lagi, apa dia? Kalau ada hafal ableh, mai satu lagi tu apa dia? Awak nak letak di mana? Satu lagi tadi tengok di sini. What we have? Kita ada aset, liability, hasil, belanja, equity dan kontra. Kontra ni yang pelajar selalu lupa dan tak masukkan. Tak tahu wujudnya kontra. Sekarang, siapa boleh beritahu saya, apakah perkara yang ada dalam kontra, catatan kontra? Ini semua pengetahuan asas perakaunan. You must know apa yang ada dalam kontra. I'm waiting for your answer. Yes, very good. Pulangan jualan. Saya jumpa satu jawapan daripada seorang pelajar. Pulangan belian, another pelajar. Ambilan, excellent. Yang sedang ikuti pelajaran bersama saya, tahniah. Peruntukan hutang ragu. Satu lagi. One more waiting. SNT, Joyce. SNT stand for what? I'm still waiting for the right answer. Yes, Kong Wei Chen. Tahniah. Susut nilai terkumpul. So all together you have 5 catatan kontra. Catatan kontra you tak boleh label sebagai ableh. Tak boleh. So saya tak benarkan pelajar hafal imbangan duga dengan ableh ni. Sebab kita juga ada catatan kontra. Jadi apa yang kita nak buat? Hafallah hari ini untuk imbangan duga. Memang debit asset. Belanja. Excellent. Very good. Together with this, awak kena hafal catatan kontra yang jatuh sebelah debit ada 2, iaitu pulangan jualan dan ambilan. So from today onwards, you memorize debit is asset, belanja, pulangan jualan and ambilan. Never forget your catatan kontra. Sebelah kredit we have liability, hasil, equity. Equity yang kita ada adalah modal. Dan kita ada catatan kontra. Ada 3. Pulangan belian, peruntukan hutang ragu dan susut nilai terkumpul. Ini semua basic that you have to memorize. Sebelum you boleh mengira untung atau rugi. Kalau pengetahuan-pengetahuan asas ini you tak kuasai, you don't even know which one jatuh debit, which one jatuh kredit, mana mungkin you dapat mengira untung atau rugi? First of all, you mesti kenal yang mana aset, yang mana belanja. Kena kenal dahulu. After knowing which one is asset, which one is liability, you kena tahu dia jatuh debit ke kredit. Betul tak? Kemudian kena hafal format penyata kewangan. Bagaimana mengira untung, apa format dia. Pengetahuan-pengetahuan ini you mesti kuasai dari sekarang. Learning accounting is really fun. Memang seronok. Okay? Ready untuk cuba soalan seterusnya? Contoh ya, saya nak tanya beberapa soalan. Saya just nak uji sebab saya risau pelajar-pelajar tingkatan 4 tak kuasai perkara asas dalam perakaunan. For example lah, contoh ya.
Kalau saya ambil aset, awak kena tahu adanya aset bukan semasa, aset semasa, betul? Ini saya rasa awak tahu. Sekarang saya nak bergerak ke lebih lanjut sedikit. Beberapa soalan saja sebab ramai yang kata tak boleh nampak, jadi saya tulis besar sikit bagi awak nampak. Klasifikasi dia you kena tahu. And then you kena tahu debit atau kredit. Contoh, bila kita sebut perabot, pelajar kena tahu dia adalah aset. Mesti jatuh sebelah debit. Right? Ini kena kuasai. Ini kena kuasai. Inilah masanya untuk kuasai semua ini semasa tingkatan 4. Bila you masuk tingkatan 5, you kena belajar lebih banyak lagi. So, foundation, develop now. Contoh, I give you another one. Belajar kena must be in your fingertips. All this must be in your fingertips. Contoh-contoh, simple one I'm giving you. Okey, saya bagi 5 saja. Cuba. Basic. Ini semua adalah basic accounting. Peruntukan hutang ragu adalah kontra. You must well versed in kontra. Kena kenal kontra. Peruntukan hutang ragu adalah kontra yang mesti jatuh sebelah kredit. Tunai adalah aset. Mesti debit. Komisen diterima adalah hasil. Mesti kredit. Komisen belum terima. Apa dia? This one I want to know. Komisen belum terima. Saya sedang tunggu jawapan. Tahniah kepada pelajar-pelajar yang sedang ikuti pelajaran. Ya. Yes, Ronnie Yap. Komisen belum terima adalah aset. Mesti debit. If you know all this, you dapat kuasai ilmu perakaunan. You nak mengira untung atau rugi tidak menjadi masalah kepada awak. So, kepada pelajar tingkatan 4, perkara-perkara ini awak mesti kuasai. Baik. Saya nak masuk kepada latihan terakhir. Tarik perhatian pelajar kepada dokumen-dokumen. Ini lagilah pelajar kata tak nampak Baik. Bolehkah awak namakan dokumen-dokumen sumber bagi setiap urus niaga ini? Kalau nampaklah pada skrin awak ya. Dokumen. Ini semua perkara asas semasa tingkatan 4 yang mesti awak kuasai. Boleh tengok skrin? Boleh nampak? Usaha, cuba bagi nampak. Try to answer. If you are smart, you will get all correct. 22/22. Awak kenal ke semua dokumen sumber? Dokumen sumber ada berapa? Siapa boleh jawab? Pelajar tingkatan 4. Dokumen sumber ada berapa? Siapa boleh jawab? Saya sedang tunggu, sedang tengok jawapan.
Soalan Sarawak, tentukan dokumen sumber. Boleh saya tahu dokumen sumber semuanya ada berapa? $18. Ping Chuan Lai 17. Ada yang 18, ada yang 17, lebih kurang lah. 25 tu sudah sangat jauh. Dokumen sumber semuanya ada 17 ya, pelajar-pelajar 17. Ini semua basic. Basic you kena tahu. Apakah 17 tu? Ada pelajar sudah mula nganga dah. 17 yang saya tahu invoice, yang saya tahu bil tunai, receipt, yang basic saja saya tahu. Ada 17 ke? Ya, memang ada 17. Sekarang kita cuba tengok. Alright. Mungkin ada yang ulang ya, sebab 17 dokumen soalan ada 22. Jadi mungkin ada yang ulang. Can you try? Please try. Mari kita sama-sama ingat balik, refresh balik pelajaran tingkatan 4 ini supaya kita sentiasa berminat, suka untuk belajar prinsip account. Ingat sasaran kita nak capai GPMP sekurang-kurangnya 2. Pada pelajar dan guru ya dari sekolah-sekolah yang pelajar-pelajarnya aktif ini saya ucapkan tahniah lah. Tapi saya percaya banyak sekolah dan banyak pelajar yang tidak masuk grup kita hari ini. Sebab saya rasa di Pulau Pinang saja kita ada lebih 4,000 pelajar kot yang mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan. Tapi dari pagi saya tengok pelajar yang masuk dalam chat mungkin dalam 1,000 lebih. Ramai yang tak ada dalam grup. Cikgu-cikgu sila ambil perhatian, maklumkan kepada pelajar atau sekurang-kurangnya tengok balik siaran ini kalau pihak PPD JPN ada masukkan dalam Penang Digital. Tengok balik, galakkan pelajar untuk dapatkan info. Yang penting information yang awal yang saya beri tentang subjek prinsip perakaunan ini. Nanti saya buat rumusannya pelajar. Hari ini saya tahu hari ini adalah hari terakhir untuk kita bersekolah kan. Kelas online pun berakhir hari ini. Jadi berakhir dengan prinsip account, semangat account yang tinggi tu ya. Some of you trying your best to answer. Saya ucapkan syabas. Ada yang sudah jawab sampai nombor 22, Aiman Syazwan. Dah sampai nombor 22 dah. Bagus. Baik. Saya pergi dengan cepatlah, dengan cepat. Baca buku teks, buka buku teks, cari 17 dokumen sumber. Adakah saya tahu? Kalau tak tahu, sekarang saya boleh beritahu. Tapi tanggungjawab awak untuk buka balik buku teks, terukai, cari. Kenapa saya masih tak tahu adanya 17 dokumen sumber? Find out. Dokumen ni tajuk berapa, modul berapa dalam tingkatan 4? Dokumen adalah modul 3. Apa kaitan dokumen dengan mengira untung? Secakap tadi belajar prinsip akaun untuk kira untung. Apa kaitan dokumen untuk mengira untung? Kenapa dalam modul 3 dia perkenalkan dokumen kepada awak? Dokumen adalah sumber. Nampak dokumen sumber. Dokumen adalah sumber utama untuk kita menentukan untung atau rugi. Sebab dalam perniagaan, apabila kita berniaga, dokumen kena simpan sebagai bukti perniagaan. Berdasarkan dokumen lah kita dapat catat jualan berapa, belian berapa, bayar gaji berapa, bayar sewa berapa. Berdasarkan dokumen. Kalau tak ada dokumen sebagai bukti, kita tak boleh ingat.
Kita bayar sewa tak simpan dokumen, bayar insurans tak simpan dokumen. Jadi bagaimana kita nak tahu untung atau rugi yang sebenar? Sebab itu anda diajar tentang dokumen dahulu. Modul 3 dia ajar dokumen, jenis-jenis dokumen dan fungsi setiap dokumen supaya awak dapat rekodkan dokumen itu dalam buku-buku perakaunan. Baik, mari kita lihat apakah dokumen dia. Syabas, ramai yang menjawab. Mungkin saya tak dapat baca semua jawapan anda. Mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, belian dan jualan barang niaga secara kredit. Beli, jual secara kredit mestilah invoice. Beli, jual secara tunai mestilah bil tunai. Tak boleh pakai resit. Itu yang kita kena belajar perakaunan. Orang yang tak belajar perakaunan, semua jenis pembayaran pun dia guna resit. Resit saja. Tapi orang yang belajar perakaunan, dia tahu dokumen mana nak guna. You see, learning accounting is fun. Menjadikan awak orang yang pandai. Kan, kalau tidak, awak beli barang pun pakai resit. Bayar sewa pun pakai resit. Itu orang yang tak belajar akaun. Orang yang belajar akaun, dia tahu. Kalau saya pergi beli barang dan bayar tunai masa tu juga, saya layak dapat bil tunai. Bukan resit. Cash bill. Kalau saya jual barang kepada orang dan orang tu kata hutang, jual barang secara kredit, kita guna invoice. Okey. Upah atas belian dikenakan selepas invoice dikeluarkan. Kalau selepas invoice dikeluarkan, you nak tambah nilai invoice, you guna nota debit. Tambah invoice terkurang charge, nota debit. Pulangan, tak payah fikir dah. Pulangan mesti nota kredit. Pulangkan barang mesti pakai nota kredit. Invoice terkurang catat. Invoice terkurang catat. Mestilah menggunakan nota debit. Pulangan, tak kisah siapa pulang kepada siapa pun. Pulangan mesti nota kredit. Ini you kena must be in your fingertips. Tak payah fikir dah. Pulangan mesti nota kredit. Invoice terkurang charge mesti nota debit. Ini kena tahu. Bayar gaji. Bayar gaji memang boleh pakai macam-macam dokumen. Tapi khusus untuk gaji kita guna voucher pembayaran. Sebab apa voucher pembayaran? Kenapa tak pakai resit? Kalau saya bayar gaji kepada pekerja saya, dia kena bagi saya resit. Bukan saya bagi dia resit. Bila saya bayar gaji kepada dia, adakah semua pekerja jalan dengan resit di tangan dia pun? Dia nak guna bahasa Penang dah. Adakah semua pekerja berjalan dengan resit? Mai ambil gaji awak. Adakah dia buka resit bagi kat majikan? Tak ada. Bila dia tak ada kuasa nak keluarkan resit, kita suruh dia sign voucher. Bayar sewa menggunakan cek. Cek keratan, cek. Terima dan bayar tunai. Terima dan bayar tunai. Mestilah resit rasmi. Ini baru kita pakai resit. Terima, bayar, kita menggunakan resit. Terima dividen. Ini daripada bank. Kalau awak terima dividen ke, charge bank ke, ini daripada bank. Daripada bank, dia ada dokumen yang kita panggil makluman. Makluman. Kalau dia menambahkan duit kita, makluman kredit. Charge bank, makluman debit. Tunai di bank dikeluarkan untuk kegunaan perniagaan. Awak ada banyak duit di bank. Awak pergi ke bank nak keluarkan duit untuk pejabat kita. Dokumen dia, keratan cek.
Beli aset, beli apapun beli. Kalau beli tunai mesti bil tunai. Tak kira apa yang awak beli. Beli aset ke, beli barang ke, kalau beli tunai bil tunai. Beli kredit invoice. Remember that. Bukan bergantung pada apa yang awak beli, tetapi bergantung pada tunai atau kredit. Kalau awak bawa masuk aset, bawa masuk, membawa masuk memo. Dokumen direkodkan untuk perbelanjaan runcit. Voucher tunai runcit. Mendepositkan tunai ke dalam bank. Slip bank. Wang dibayar kepada pihak ketiga. Ini semua keyword dia. Pihak ketiga, slip pindahan wang. Dokumen dikeluarkan oleh mesin ATM. Ini keyword dia, mesin ATM. Slip transaksi perbankan elektronik. Mungkin ada pelajar rasa, oh my god, banyaknya dokumen, saya masih tak tahu. Betulkah ada dokumen-dokumen? It's time. Ini tujuan kita nak buka mata awak, dedahkan kepada awak ilmu perakaunan itu. Learning accounting is fun. All this you kena pergi kuasai, terokai, cari dalam buku teks dan belajar. If you find it, saya tak tahu, inilah masanya untuk awak kuasai. Dokumen dikeluarkan oleh pembekal perkhidmatan. Perkhidmatan, bil bayaran. Saya tengok keyword, saya tahu apa dokumen dia. Pelanggan hotel. Pelanggan hotel mesti folio pelanggan. Dokumen dikeluarkan oleh mesin daftar tunai. Ini yang pergi Tesco ke, pergi supermarket mana-mana ke, mereka bagi awak mesin daftar tunai. Itu adalah slip daftar tunai. Right? Ini saja dokumen sumber. Tapi you kena tahu fungsi tiap-tiap satu. Tiap-tiap satu. Rasa tak tahu? It's okay. Pergi belajar. Masa masih panjang pelajar. Awak patut berterima kasih kepada PPD JPN kerana mengatur satu perjumpaan sebegini yang membolehkan awak membuka mata kepada subjek perakaunan. Subjek perakaunan dan subjek profesional. Siapa yang patut belajar subjek ini? Golongan profesional ataupun golongan yang bersedia untuk menjadi profesional. Biasanya orang yang belajar perakaunan ini adalah pelajar-pelajar yang berdisiplin, berhema tinggi. Seperti anda, tengok dari pagi sampai sekarang berada bersama saya. Mengamalkan andaian ketekalan tu. Kamu ada ketekalan. Mengamalkan konsistensi. Ini semua adalah ciri-ciri orang profesional yang ada pada diri anda. Saya ucapkan tahniah kepada anda. Anda semua akan kuasai ilmu perakaunan itu dengan baik. Baik, sekarang saya nak buat sedikit rumusan terakhir. Ya. Sebab kita pun tak boleh buat banyak latihan dalam YouTube ni. Ya. Kecuali kita buat secara Google Meet dan sebagainya. Tak ada masalah pelajar. Saya nak buat rumusan. Mungkin ada pelajar yang masuk lewat, masuk tengah-tengah, keluar balik dan sebagainya. At least you listen to the kesimpulan yang saya nak sampaikan. Bawa bertenang, dengar baik-baik. Perkara pertama saya nak beritahu anda, tujuan kita berjumpa dan kita akan terus jumpa adalah untuk meningkatkan prestasi mata pelajaran prinsip perakaunan. Anda semua bertuah ya, sebab sebelum ini, sebelum COVID ni, saya kena pergi satu-satu sekolah untuk buat roadshow, untuk terangkan kepada pelajar tentang kepentingan subjek ini. Kena buat teknik menjawab. Tapi kerana adanya COVID, kita semua disatukan secara online. You see, dalam masa 2 jam ni saya dapat jumpa semua pelajar di Pulau Pinang. Dan kalau kita buat program ini secara berterusan, ramai pelajar yang akan dapat manfaat. Alright? Okay. Melalui program ini saya dah sampaikan kepada anda satu mesej yang penting, iaitu
pelajar-pelajar yang ambil prinsip perakaunan di peringkat SPM, awak akan dapat 2 sijil, satu sijil SPM, satu lagi sijil LCCI International Qualification. Untuk membolehkan awak dapat sijil LCCI International Qualification itu, awak mesti dapat sekurang-kurangnya grade B dalam SPM. Dan sijil LCCI ini dikeluarkan kerana ada soalan LCCI dalam kertas 2 SPM. Dan soalan LCCI ini keluar sebagai soalan nombor 2 dan 3. So fokus pada 2 dan 3. Tengok bentuk soalan 2 dan 3. Right? Dan awak kena ingat, awak adalah kumpulan pelajar yang mengikuti silibus baru mulai 2017. Jadi SPM pertama silibus baru MPEI ini bermula 2018. Jadi kalau awak nak cuba soalan-soalan tahun-tahun lepas, mesti ambil dari 2018 sahaja. Jangan ambil yang sebelum itu. Kalau ambil soalan SPM sebelum 2018 nak cuba, boleh. Tetapi istilah-istilah dia telah berubah, format pun telah berubah, awak akan menghadapi gangguan mental. Jadi jangan cuba. Try from 2018 onwards. That means you hanya ada 2 tahun, 2018 dan 2019. Okey? Kalau awak nak cuba juga soalan-soalan tahun sebelum itu, mesti dengan bimbingan guru bersama awak. Baik, saya percaya perjumpaan kita hari ini telah menarik minat awak untuk terus belajar subjek prinsip perakaunan. Dan ingat janji awak untuk tingkatkan result prinsip perakaunan peringkat negeri Pulau Pinang dari 4 ke 2. Sasaran saya 2. Dan kita akan buat secara bersiri perjumpaan ini supaya saya dapat salurkan input kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar saya harap akan terus menyertai program-program seperti ini tanpa mengeluh. It's all for you. We are doing for you. Learning accounting is fun. And we have more tips to give you. Kita ada banyak tips, soalan-soalan ramalan dan sebagainya kita akan bekalkan kepada anda dari masa ke semasa sehingga anda ambil SPM 2021. Dengan syarat anda ikuti bersama seseriram. Any question, children? Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan, seperti dijanjikan dalam 2 minit lagi saya akan akhiri perjumpaan kita pada hari ini. Any question? Tak ada soalan. Terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada pihak PPD, Cik Siti Faizah, SISC Plus PPD Timur Laut, Cik Saira, SISC Plus JPN Pulau Pinang, dan juga pihak yang menguruskan Penang Digital ni. Saya ucapkan terima kasih kepada anda semua ya, kerana membantu menjayakan program. Tidak lupa juga kepada Encik Nizat yang membantu menguruskan YouTube live channel ni. Itu saja daripada saya. Thank you so much. Jumpa lagi semua pelajar. Kalau ada soalan apa, tanya melalui cikgu anda supaya cikgu anda dapat bersama saya. Terima kasih.